media. Start. Aduh, no. Aduh. Jadi bawa kena kejap duduk lama. Buat di sana kejap duduk sana. Kalau dari situ tak nampak. Tak nampak langsung. Tak nampak. Dia nampak ni. Saya tarik dulu lah. Tarik je dia. Tak boleh duduk dekat-dekat. Oh, di mana? Dia kalau landscape dia Boleh lah. Tapi Bawa orang lain tengok landscape. Orang lain tengok landscape lah. Terjadi sebab kan dia live keluar komen kan. Jadi terbalik ya. Sudah lah. Tapi boleh juga lah. Oh, dah. Okey. Bawa duduk kat sana. Nampak sini. Asal buat. Gorok kan. Gorok buat yang terus gerak. Lampu ni belakang. Masuk. Masuk. Masuk saya. Boleh lah. Ya, Oh, tak boleh. Tak ni. Tak cukup. Tak ada. Tak tulis you content. Tak boleh bantu. Tak boleh, kita try tengok lagi. Kalau tak boleh cukup lagi, kita pusing lah balik. Pusing ke buat ke tak? Forward. Tak boleh. oh, kira. Pak ibu nak mata. Ready? Oh. Tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum kak. Tolong like, komen dan share. Tolong respon je. Ingat ke tak? Kau biar kita nak aku dah tadi. Okey, kita mula. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Selamat petang, Rik. Selamat petang. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan program baru kita, iaitu Salam Santai. Sembang Santai, maksudnya Sembang Santai bersama Tok Su. Hari ini episod 1 lah. Hari ini kita nak jemput pengarah syarikat kita, iaitu Tuan Zamri, untuk berbual sedikit lah banyak mengenai syarikat kita. Silakan.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam mana tuan? Hari ni perkembangan COVID hari ni? Agak memuaskan. Baik, hari ni kerana kita ni dalam PKP 3.0 masuk ke fasa yang kedua, sambungan sehingga 28 Jun, dan syukurlah bila kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini COVID kita ni dah turun kepada angka 4,000. Dah lama dah kita duduk 5,000 naik sampai 8,000, hampir 9,000. Hari ni alhamdulillah, dengan izin Allah, berkat doa semua orang berkat doa semua orang, rakyat Malaysia khususnya yang rasakan bagaimana pandemik COVID-19 ni memberi kesan yang sebenarnya mendalam pada rakyat Malaysia. Jadi dalam kita duk cerita pasal COVID ni, jadi syukurlah kami kita jaga. Yang pertama kita jaga SOP, penjarakan sosial. Yang kedua, kita tidak merentas daerah, merentas negeri dan sebagainya. Kerana kita kena jaga benda ni. Kerana wallahu a'lam, virus COVID ni kita tak pasti daripada siapa kepada siapa, dan kita tak boleh kenal benda tu orang ni ada COVID tak ada COVID. Cara mudah yang kita ambil ialah kita jangan mendekati. Kalau boleh langkah-langkah tu kena jaga. Tak payah jumpa kawan-kawan ke. Macam Cik Buak sendiri ni, saya kenalkan lah. Cik Buak ni adalah moderator kita hari ini adalah penolong pengurus SME, Sales Marketing Event and Multimedia. SME, dan sebelah kiri ni Cik Arif Musliman. Cik Arif Musliman ni adalah pengurus kepada PES Tok Sur, Ufairan Ashfar Resources, pengurus SME. Ini dua-dua orang kuat saya, pengurus dan penolong pengurus. Jadi kita itu sajalah sedikit cerita pasal COVID. Saya harap rakan-rakan kita di sana, sememangnya kita kena jaga lah. Dalam konsep ni kita kena tahu menjaga diri kita sendiri. Peradaban mengikut SOP. Jagalah betul-betul. Kerana apabila kita dijangkiti ni masalah, betul kita nak hadap dia tu satu hal, kemudian kesan dia pada keluarga kita. Jadi kita di sini haraplah semua pihak, dan kita terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama di kerajaan dia, yang terutama pada frontliner kita. Frontliner kita ni, kalau rasanya kita dengan setahun lebih ni duduk menghadap benda ni, rasanya air beku juga otak. Kita mikir letih. Kita yang tengok pun letih, tambah mereka yang hari-hari duduk menghadap benda ni. Kita pun penat lah. Bukan penat. Ni dah dia paling kat ni orang panggil dalam istilahnya, dalam bahasa Inggeris ni dipanggil burn out. Burn out. Bukan setakat penat dan exhausted, tapi ni dah burn out. Jadi kita kena kesian lah dari sama. Kita kena jaga lah. InsyaAllah sama-sama lah kita jaga. Sama-sama lah kita jaga SOP. Sama-sama kita doakan supaya virus ni ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insyaAllah. Kita mulakan. Okey. Soalan pertama. Sudah berapa lama tuan ambil mengusahakan produk PES Tok Sur ni, dan boleh cerita sedikit banyak macam mana hasilnya idea untuk memulakan bisnes PES Tok Sur ni? Okey. Ni soalan ni rumah ni. Rumah. Okey. Sebenarnya cerita pasal PES Tok Sur ni dia bermula pada tahun 2019 lagi. 2019 ketika tu saya masih lagi menetap di Kuala Lumpur. Tu saya aktif dalam masak. Kita masak sebab kita ada kedai ataupun food street. Kemudian kita juga memasak untuk catering dulu. Saya fokus pada catering lah. Kita masak pada. Jadi ketika tu bila saya di Kuala Lumpur dan sebagainya, ini cetusan daripada arwah ibu saya lah, Tok Susun. Tok Susun ni adalah nama mak saya. Nama mak saya. Mak saya bernama Khalisun binti Yahya. Tu gambar dalam brosur tu adalah nama arwah lah. Keberkatan yang Allah bagi pada saya, kerana gambar ibu saya ni adalah
orang kata satu benda yang boleh dianggap sebagai satu kekuatan untuk saya. Dan ketika itu mungkin Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Dan ketika kejadian itu berlaku, dengan izin Allah, bila saya nak balik ke sini, kemudian keputusan itu berlaku dan kita duk find a way macam mana jalan untuk kita pindah balik pada KL ke Kedah. Jadi dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Jadi dalam masa tu bila permulaannya saya dah start buat base ni pada awal dah nak memasarkan dalam konsep packaging kecil kan. Okay, bila kita packaging kecil, so kita nampak macam mana cara kita nak memperkenalkan ni. So bermula pada bulan Januari kita dah start cari packaging dan sebagainya. Kita Disember 2019 saya dah start find out macam mana nak cari cara buat and then dalam masa beberapa bulan dengan izin Allah kita bertumpus lumus pada 1 hari bulan Mac 2020. 1 hari bulan Mac 2020. Sekarang ni baru bulan Jun, baru setengah 3 bulan. Setengah 3 bulan. Dalam 1 Mac ketika saya melancarkan, lebih kurang dalam 19 hari. 19 Mac kita PKP baru. Saya baru lancar lebih kurang dalam 3 minggu. Orang kata baru duduk cari je. Orang kata kalau orang Kedah kata ni baru duduk gagau-gagau. Gagau-gagau pun tak menghalang. Tapi waktu tu kita burn pula. Kek mula-mula macam mana kita nak. Tapi dengan izin Allah, sokongan daripada kawan-kawan saya dan sahabat-sahabat saya, alhamdulillah produk ini walaupun dalam masa PKP, jadi waktu tu saya make from home, dia panggil homemade product. Masih lagi homemade product. Saya dengan isteri saya dan juga dengan beberapa orang staff yang untuk anak-anak jiran yang tak mengerti mana menjadi pekerja saya waktu itu. Dia dalam kami 6 orang, 7 orang. Jadi alhamdulillah masa tu mungkin Arif kan buat tak kerja lagi dengan saya, tapi Arif dah nak masuk dah waktu tu. Okey, bila berlaku ketika tu dengan izin Allah, tiba-tiba program ni diterima. Jadi penerimaan pada waktu tu adalah sesuatu yang di luar jangkaan. Berlaku lonjakan, akhirnya pada dalam masa 4 bulan, lebih kurang dalam bulan Julai kita ada lebih kurang hampir 200 stokis. Waktu PKP. Waktu PKP tu, jadi saya bermula dulu dengan 12 item. Kemudian dalam masa 2 bulan saya up jadi 18. Dalam masa 3 bulan sehingga bulan September saya up lagi menjadikan 22. Kemudian dalam masa sebulan saya naikkan jadi 26 dan akhirnya di awal tahun kita dah jadi 30. Maksudnya 30 SKU yang kita buat ni di antara dipanggil short term lah, orang kata masa masa singkat iaitu masa kandungan, masa ibu mengandung sebenarnya. Dalam masa 9 bulan kita dah cukup 30 item. Itulah sedikit permulaan lah. Jadi produk ni dia ada beberapa besi. Permulaan ni dia panggil ini dia panggil otai. Ni produk otai. Ini adalah permulaan untuk su 180 gram. 180 gram untuk su dikeluarkan permulaan sehingga pada bulan 10 Oktober. Kita pada bulan 10, sebab bulan 10 kita bermula dengan pasar baru. Ini 90 gram. Dan ingat pada bulan Januari kita terus bertukar kepada 40 gram. Sikit Sikit sebanyak lah. banyak pada pengenalan mengenai produk kita. Okey, untuk soalan seterusnya kepada Cik Arif. Boleh Cik Arif cerita sikit produk pengenalan mengenai sedikit banyak mengenai produk Tok Susyon. Okey, kita di Tok Susyon ni selain daripada space, kita juga ada produk seperti ikan bilis dan juga aparatus. Kita ada 17 jenis aparatus. Lepas tu kita punya ikan bilis juga, kita ada 3. Bilis mata biru grade A, grade B dan juga ikan bilis. Sampel kami.
kita punya ikan bilis ni diimport daripada Sabah. So dia punya kualiti memang cantik lah. Kualiti tinggi. Memang kualiti tinggi sebab kita nak jual barang tak jadi kita tak jual. Kita kalau dia nak pergi yang barang betul-betul kualiti untuk customer kita puas hati. Betul pula macam saya dalam cerita tadi, kita punya paste yang ni pack yang lama 180 gram, so kita dah tak keluar. Sekarang kita ada keluarkan dua jenis ni. Packaging yang saya pegang ni adalah pack 90 gram jual dengan harga RM6.5. Dengan yang pack yang kecil sikit ni, yang ni 40 gram jual dengan harga RM2.9. Mudah lah untuk sekali masak. Ya betul. Kalau untuk yang berkeluarga lebih sesuai yang 90 gram ni lah. Sebab dia punya portion lebih besar lah. Mungkin 7 ke 8 orang makan. Kalau yang ni mungkin 3 ke 4 orang macam tu. So kalau yang bujang mungkin yang kecil. Kalau yang berkeluarga yang pack besar ni lah. Pada pekat dia sikit je tapi dia punya Ya betul. kualiti dia tinggi lah. Positif. Okey, macam mana pula dengan harga jualan? Harga jualan untuk pack besar ni kita satu pieces kita tolak kita jual RM6.5. Yang kecil ni 40 gram kita jual RM2.90. Dan dengan 400 5 gram sepaket RM1. Ya, 5 gram lah. 5 gram. Sangat berpatutan. Boleh didapatkan di kedai-kedai yang telah tersedia di kawasan-kawasan. Banyak kebanyakannya sekarang ni berada di kawasan utara banyak. Dan kedai kita semua ada banner warna kuning tu. Kalau semua Paste tu di sini. ya, ada di sini. Oh, ini kan kita punya Ini kita punya contoh ikan bilis yang packaging ini sekilo. Kalau yang ni packaging berapa 20 20 kan? 20 gram. 20 gram dengan yang sekilo. Dua-dua ikan bilis import daripada Sabah. Tapi kalau dia dapatkan 3 sedekat. Ini ya. ini apa kan? Ini ikan bilis kopek. Oh, ikan bilis kopek. Buat design. Wah, ada kita lah. Siap dengan harga dengan sekali. Harga ni ini harga yang cukup berbalik lah. Kita dapat. Kita tengok sini ikan bilis kopek. Kita jual ni direct pada kedai. Kedai yang habis kilo. Harga dia RM28. Ikan bilis kopek. Ingat ikan bilis kopek kita ni, kita balik, kita jemur balik tau. Okay. Kita buat balik ni. Sebab kita tak akan bagi dalam bentuk ni aduh macam kepala-kepala apa tak ada. Ni kita dah tapis ni. Okey tengok ni macam mana kita tengok macam mana staff kita buat. Kita tengok cantik ni. Kita beli kopek ni RM38. RM38 sekilo untuk peniaga-peniaga yang nak buat. Ini kira ni tak salah ni Cik Arif ni brand baru ke ni? Ya, saya beli ni. Itu yang lama, packaging kecil ni je. Tapi sebab banyak pekedai dan pasaran minta kita packaging besar untuk by kilo. Kita packing balik sekilo. Khas untuk kedai. Cantiknya. Tengok. Ini ikan bilis kopek kita jual lagi 2 jenis. 2. Yang satu tu paling top lah orang paling spesialnya. Pada mata biru. Mata biru grade A. Mata biru grade A dengan mata biru grade B. InsyaAllah tak kita tunjuk balik lah. Anak tu dia ambil 800 kita tak. Sampul 800 ke depan. Sampul 800 untuk ni. Ni ikan bilis ni maksudnya Arif. Macam Arif dulu aku. Dia mau untuk benda yang ni. Memang banyak kedai tanya yang by kilo. Bang kilo alhamdulillah. Memang saya yang tengok di sini tu. Satu lagi special. Ni rempah lagi tu. Ini rempah betul tu. Kita ada berapa jenis ni? Kita ada 17 jenis. Tapi yang simple ni sebabkan kita letak 4 jenis lah. 10 Buat campur lah. Tapi ni untuk display. Display Untuk tamu lah. Untuk tetamu tengok. Tetamu. Boleh ke tu? Ini boleh ni? Oh, grade B. Mata biru grade B 34 ni. Adik dia bawa harga ni. Tak dapat tu tak ada. Tempat lain tak dapat. Grade B yang siap ditapis maksudnya dah dipulihkan ataupun dipilihan yang orang kata ni RM34. Mata biru Sabah. Grade B 34. Ini di bawah harga saya bagi ni. Maksud saya ni. Okey. Rugi. Tak apa.
Mata biru grade A 48 je, mana nak dapat ni? Tadi kita kurang kan sikit. Kita orang 50 kita kurang sikit. Ya Allah. Kalau kat luar mungkin dapat harga dia 50 lebih harga biasa. Tapi kita jual murah sikit 48. Dengan Tok Su kita dapat Ini biasanya kalau mata biru grade A ni, kalau di pasaran ni antara 70 ke 80. Tapi di sini sebab Tok ni pemborong, kita sebenarnya barang kita sebut tadi hari ni. Barang ni saya ambil daripada direct pembekal daripada Sabah. Jadi maksudnya barang daripada Sabah tu sampai kita tak ada orang tengah. Direct dari Bengkalan di Tawau, ada sahabat saya di Tawau tu, ada kawan-kawan lama saya dulu, rakan-rakan kita sana, dia orang ni ada kebetulan dia ni orang kata apa buat bisnes ikan bilik. So bila kita kontak dan kita istimewanya dia dah bagi kat kita ni harga including harga transport daripada Sabah sampai ke depan kilang. Kita tak payah nak kutip-kutip ni. Ni dia hantar. Jadi bagi satu order tak banyak, jadi dia kata order banyak agak murah sikit. Jadi kita murah tapi bagi dekat kedai-kedai kita ni dengan harga yang kita ambil yang tak tinggi lah. sebab kita nak jalan lah. sebab sebenarnya benda ni nak bagi cantik, kita jual paste, kita jual ikan bilik, jadi orang akan beli lah. Ya. Tapi memang nampak cantik ni. Ni siapa yang design ni? Puan Syuhada kita ada Department Multimedia. Multimedia ni penolong pengurus kita. Ya. Penolong pengurus Ufaira ni yang design. Kita makluman semua. Kita ni kelebihan yang ada Tok Su. Wak Iman design apa sekalipun, design ni, kalau design ni, kita tak pakai designer dulu. Kita ada designer. Designer sendiri, kita nak buat apa, dan the best kan sekarang kita print sendiri. Stiker pun sekarang kita dulu kita tempah-tempah. Dulu Ambil macam paning kepala. Orang nak tukar stiker kita boleh tak? Buat masalah kita tak ada. kita Kita sendiri pun kecap. Aduh orang salah kita tak ada. Bukan tak ada nak ni. Buat printer printer yang kita ada tu khas untuk kita saja. Kalau kita belakang kita ke depan insya-Allah. InsyaAllah. Kita akan ada Tok Su, paste Tok Su, printing pula. Itu kita terima orang punya order. Buat masalah kita fokus sebab kita nak printing. Kita ada 30 SKU kok. Ya. Bila 30 SKU, kalau satu SKU 10,000, kalau 30 SKU kita dah 300,000 printing kita nak kena buat dalam masa seminggu. Printer kita pun dah jam dah. Jadi kita terima orang punya jadi problem. Buat masalah sorry lah. Bukan kita tak mau terima, insya-Allah. Sahabat kita jiwa ni doakan kami, insya-Allah kami akan ada printing, kami akan buat wujudkan printing Tok Su untuk kita membantu usahawan-usahawan lain. Mai kat kami kita bagi harga murah. Tapi buat masalah kita tahu macam mana untungnya buat printing sendiri. Betul. Yang pertama kita design sendiri, kita print sendiri. Kos dia akan low minimum. Kita akan dapat yang kedua kita boleh print ikut keperluan. Kalau kita tempah kat depa siapnya SKU lah, SKU ni satu SKU banyak ni, barang yang kita tak perlu banyak kita kena buat sama banyak sebab dia konsep dia kena siap. Ni sakit sikitlah. Okey. Okey, dengan harga RM9 kita boleh dapat ada kualiti dah macam mana? Kuantiti dah kita boleh masak dengan ayam setengah ekor. So berbalik dengan harga RM9 ni. Kita boleh dapatkan kat kedai-kedai ataupun boleh terus masuk ke Facebook kami, tekan link dan boleh terus order daripada kami. Kami juga buat postage. Tambah lah pula ada promo macam-macam boleh tengok kat kami punya Facebook. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya untuk bos. Okey. Apakah kelainan yang membezakan produk Tok Su berbanding dengan produk lain? Okey. Dia nak kata kelainan, banyak kelainan dan banyak persamaan. Persamaan company di sini kita tidak menganggap mereka pesaing. Kita macam ni dalam kaedah kita ni, kita tak anggap company ini pesaing kita. Tidak. Kita dipanggil kita panggil rakan sendiri. Kerana kita dalam menunaikan fardu kifayah ni, kita sebagai orang Islam kita kena menyediakan satu sumber makanan kepada macam tadi dia jumpa ustaz lah, seorang ustaz tak ada maklum sini lah, dia jumpa, dia kata fardu kifayah yang dibuat oleh kami, oleh peringkat Tok Su ni ialah menyediakan makanan yang dari sumber yang halal kepada orang-orang Islam. Itu salah satu tanggungjawab yang kita ambil. Satu. Yang kedua, persamaan kita
ataupun kelainan kita yang pertama sekali, Tok Su ni satu je, SKU. Kita sebenarnya ada 40 SKU. 40 SKU. Tapi sekarang ni kita bawa keluar 30 dulu. Kalau keluar 40 ni, kita boleh bayangkan. Jadi di sini, kelainan kita ialah variety. Bila ada produk contohnya, produk yang contoh produk yang dipanggil universal lah, semua orang makan. Kari ikan, kari ayam, kurma. Tu orang kata produk-produk yang boleh katakan semua company ada keluar benda tu. Kari ikan, kari ayam, kari daging. Okey, kita ada spesialis sikit kepada produk-produk yang berkaitan dengan kenegerian. Benda kenegerian contohnya kalau kita ambil dendeng, dia dendeng ni mungkin orang di sebelah selatan ataupun di sebelah ni tak tahu dia kena popular dia di Perak. Okey, dendeng. Kemudian kita ambil contoh ni makanan-makanan yang terkenal di Thailand, orang tak tahu. Orang utara saja ni, Kedah, Perlis, Kelantan, sedikit Pulau Pinang yang tahu makanan-makanan tu. Satu ialah Keng-som. Keng-som tu kalau kita pergi dulu ketika kita buat event di Ipoh. Apa Keng-som? Orang tak faham. Dia sebenarnya asam pedas Thailand. Dia asam pedas juga. Kalau Kedah ni asam pedas lain. Kalau di selatan tu asam pedas yang Melaka tu. Kalau di Thailand, sebab apa? Perbezaan dia, bahan semua sama dengan asam pedas. Tapi yang beza dia apa dia? Kalau Keng-som, dia masukkan kangkung dengan nenas. Keng-som. Dia tak boleh masuk bunga kantan. Dia tak boleh masuk daun kesom. Beza sebab. Daun kesom tak ada, bunga kantan tak ada. Kalau asam pedas di sebelah kita ni, ataupun di sebelah kita dia panggil pindang. Dia jernih tu. Okey, tapi kalau di sebelah selatan dia akan masukkan daun kesom, bunga kantan. Dia sebab rasanya menghampiri sama. Tapi Keng-som ni, kalau ikut makanan dia ni ala Korea sikit, dia memang pedas. Kalau original Keng-som, tapi Keng-som ni dia akan makanan dia memang pure pedas. Memang cukup pedas tu. Kemudian bila Keng-som itu makanan Thailand. Dan satu lagi makanan Thailand yang dah diterima pakai di seluruh Malaysia, Tom Yum. Kita ni Tom Yum antara hit kita sekarang ni adalah Tom Yum. Okey. Kemudian kita tengok produk makanan yang dipanggil season product. Season product ni dia tidak berlaku sentiasa. Dia akan berlaku ikut season. Saya ambil pada makanan universal untuk seluruh Malaysia. Satu rendang, yang kedua kerutuk. Kerutuk terkenal untuk orang Pantai Timur. Kalau orang sebelah-belah ni kerutuk ada yang tahu dan tak tahu. Tapi kalau kerutuk di Kelantan, Terengganu, macam ni. Pahang, orang Pahang ramai yang Kelantan. So kita dah tahu kita dah masuk Pahang kan. Kita bertiga dah sampai ke Pahang. Macam mana? Tapi kalau rendang, ini season. Orang akan makan bila? Raya Puasa, Raya Haji. So this is a product ni kita kata fokus kepada season product. Kemudian kita ada lain-lain makanan yang boleh dikatakan makanan santai. Contohnya macam sambal tumis. Mana makanan santai ni? Sebab sambal tumis ni sebenarnya boleh masak dengan 15-20 jenis tu. Apa yang tak boleh masak dia? Sambal tumis ikan bilis, sambal tumis sotong, sambal tumis udang, lala, retak ribu, sambal tumis daging, sambal tumis ayam, sambal tumis kambing, sambal tumis buyuk, sambal tumis banyak. Jadi sambal tumis ni universal. Sebab ni orang ada makan pagi ada, orang makan petang ada. Makan nasi lemak, sambal tumis. Okey, sambal tumis ni boleh dianggap sebagai makanan yang boleh semua orang boleh terima. Asalnya pasal tumis semua orang boleh terima. Ingat kata kalau kita kenal sambal tumis tu, migau kan. Sambal tumis rusuh ramai dah. Yang migau ramai dah. Tunggu kami akan keluarkan. Okey, insya-Allah. Kita akan satu soalan lain. Okey. Tapi sekarang ni saya nak beritahu tentang perbezaan tu. Yang pertama, makanan yang berasaskan sekarang kita dah masuk pada version baru. Kita dah keluarkan dua nasi. Nasi biryani dengan nasi daging. Nasi daging ni sebenarnya popular di hanya di Kelantan. Kalau orang di Kelantan tu saya tanya, dia tak tahu. Tak tahu nasi daging. Nasi biryani. Nasi biryani ni semua boleh pakai. Tapi kita akan ada lagi 2-3 nasi lagi yang akan keluar, insya-Allah. Tapi apa nasi kita nak keluar tu kita kena tunggu dulu. Okey, yang keempat, makanan yang boleh dianggap sebagai makanan terkejut terkejut. Tak tahu apa nak makan. Tak tahu apa nak makan. Paste yang kita keluarkan ni adalah satu paste yang agak, kita dah tahu paste ni ramai syarikat yang keluarkan.
Rakan-rakan seiring dengan kita ni ramai. Rakan-rakan niaga seiring dengan kita ni ramai dah keluar benda ni. Iaitu nasi goreng. Nasi goreng. Kita nasi goreng, kenapa kita keluarkan dua jenis saja nasi goreng? Nasi goreng kampung, nasi goreng seafood. Dan kita akan keluar satu lagi, tapi tak beritahu lah. Sebab kita akan keluarkan dalam dua lagi item nasi goreng. Tapi yang the best sekali, kita keluarkan satu benda yang di luar dugaan sambutan dia adalah mi, bihun, kuatiau, Maggi, gunakan satu paste. Ni ada ni. Ni. Ini bayangkan kalau macam ni, kita sesak tengah malam, lapar tak tahu nak makan, ada mi. Tak ada mi, ada Maggi. Tak ada Maggi, ada kuatiau. Boleh tak mas? Boleh. Simple. 4 dalam satu digabungkan. Kami tak buat mi bakar, mi goreng, bihun goreng, kuatiau goreng, tidak. Kami buat sekali senang. Orang boleh guna pakai untuk semua. Jadi di sini kita tengok. Hari ni kita bisa try, hari ni memang buat. Memang terbaik. Kita try. Pagi tadi pun sahabat kita review buat dengan produk lain. Sahabat saya daripada Shanichi buat review produk ni tadi. Macam mana kita boleh tom yum kita ni boleh guna pakai untuk masak pelbagai. Kemudian makanan-makanan yang melibatkan makanan yang special sebenarnya. Item-item yang ada item evergreen lah. Ni orang-orang lama old timer suka makan. Satu apa dia? Dalca. Ni old timer. Orang lama gulai ikan kering. Dalca, gulai ikan kering. Gulai ikan kering ni dengan seafood ni adalah satu masakan yang orang nampak mudah. Tapi kadang-kadang kita buat tak edit. Gulai ikan kering seafood, tapi pernah dengar tak paste? Tapi ketika saya buat dulu, ketika saya buka restoran dulu, kita nampak paste ni saya buat sebenarnya simple. Paste apa? Paste pajeri. Pajeri ni bukan senang nak buat. Kalau buat tengah waktu tak jadi kan. Tapi yang kita buat ni mempermudahkan. Dengan masa hampir 15 minit kita dah boleh makan pajeri lenas, pajeri tepung, pajeri apa lagi yang membuat ni macam-macam pajeri. Tapi yang top ni pajeri lenas dengan pajeri tepung lah, yang orang pandai buat. Tapi kita tengok, kita tuksu ada pajeri. Tapi yang orang tak mau nak cuba ni satu paste yang saya rasa sayang. Ramai juga yang orang dah makan, tahu sedap. Kerabu. Kita nak buat, sebenarnya kerabu kita ni, kalau ikut paste kerabu kita ni, kalau tuan-tuan nak tengok paste kerabu, anda ambil, contohnya macam pengalaman saya dulu buat, nak buat kerabu perut. Tapi the best dulu saya pernah buat, orang kira mengigau tu lah. Ulang kaca, campur pegaga, campur daun selam. 3 ni digabung, dipotong. Potong ulang, dibasuh. Potong. Bubuh cabai. Potong bawang. Ambil paste satu sudu. Masuk, gaul-gaul, makan. Tak kena masak. Paling simple. Nampak tak? Mudah tak mudah. Kalau kita nak buat kerabu perut, potong perut. Ambil bawang ni bukan apa, untuk bagi mencantikkan dia saja. Betul, cabai Melaka, kalau tak mampu jangan bubuh. Potong cabai, potong. Cabai, bawang, bubuh perut, bubuh sikit. Tapi nak sedap dia kerabu orang utara, dia mesti ada satu benda. Ni rahsia sebenarnya, orang perempuan ramai yang tahu, ramai yang tak tahu. Kadang-kadang ada orang santan, tapi ada orang tak santan. Tapi yang paling sedap kerabu ni kena bubuh krisik. Pandai tu. Krisik campur dengan kita punya paste. Siap. Krisik pun kita ada. Kak lepok lah. Kap lepok. Cik Bob Kata masak. Cik Bob ni pandai masak. Jadi kita ambil contoh sini. Krisik campur dengan ni, dah boleh makan. Krisik, tengok sikit daripada krisik. Campur sikit dengan bawang. Kalau tak mau bubuh, tak usah bubuh. Tapi kalau nak sedap, bawang, cabai Melaka sikit, bubuh krisik, gaul dengan kita punya paste. Paste tu dah ada semua. Komplit. Garam jangan tambah. Itu tuksu. Paste krisik pun ada. Paste krisik ada. Paste ada krisik lah. Krisik lah. Jadi kita di sini nak tengok kelainan tuksu di situ. Yang kedua, tuksu ni, kemudahan dia. Biasa kita dengan orang lain tak boleh tambah garam. Kelainan. Kita tak boleh bubuh garam. Sebab semasa kami adul tu, ramuan kami tu garam dah komplit. Jangan duk kata tambah garam sikit. Tapi kalau kau rasa tak cukup lah. Kita tambahlah di belakang. Tapi kalau kata nak awal nak bubuh tak boleh. Jangan rasa lagi. Abang tapis ni basin sangat kita bubuh. Okey, itu satu. Beberapa kelainan yang kita tengok pada tuksu. Yang kelainan yang paling pasti tuksu ni, emergency.
kita ada barang dalam TI, kita boleh buat. Yang paling mudah sebenarnya, ayam goreng rempah. Saya cerita sikit kena kelainan untuk sunai goreng rempah ni. Untuk ibu-ibu yang bekerja, contohlah ni PKP mungkin tak kerja, work from home, gue tak dalam TI. Ni, ayam goreng rempah ni. Ni, ayam goreng rempah. Gaul, bubuh dalam TI, perak. Ayam macam besar ni, setengah ekor ayam. Ya, setengah ekor ayam untuk paste yang saiz sebesar 40 gram ni. Setengah ekor ayam. Ayam tu bagi dua. Kalau ayam tu 1.5 maksudnya 750 gram. Sangat berbaloi. Sebab apa mudah dia kenapa? Gaul sahaja yang sama. Begitu juga dengan ikan bakar dengan ayam daging bakar. Perak. Nak sedap sikit, pak sikit. Terus jalan. Di sini ingatnya Tok Su dia memudahkan pada ibu-ibu yang bekerja. Ataupun keluarga yang bekerja dua-dua, husband and wife kat rumah. Macam mana nak buat ni? Akhirnya dengan kaedah yang kita buat ni, secara automatik memudahkan. Lagi satu, kadang-kadang orang sama lain bukan ramai yang pandai masak. Bukan tak pandai masak, tak. Dulu daripada form 5 dan tu masuk universiti, lepas universiti sambung kerja, duduk kat luar, and then tak ada nak belajar kat mak nak masak. Form 1 sampai form 5 duduk asrama, Pak. Form 1 sampai form 5 duduk asrama. Lepas after form 5 masuk Prayu. Lepas Prayu terus pergi ke universiti, duduk universiti 4 tahun, 6 tahun, keluar kahwin. Betul lelaki suruh masak, Allah. Tok Su ni bukanlah ajak nipu, tapi Tok Su ni pemuda. Abang nak makan apa hari ni? Itu kata kelebihan Tok Su. Sebab kita ada 30 SKU, anda ada sebulan untuk rotate. Untuk rotation ni sebulan lepas. Jadi suami tu dah lah sebulan lepas. Yang kedua, kelebihan daripada Tok Su, anak-anak muda yang keluar duduk di rumah sewa, mengaji kat ibu, tak pandai masak dan sebagainya, boleh prepare tak untuk masak? Save budget. Yang kedua, okey, macam orang Cik Bob ni tak kahwin lagi ni. Cik Arik dah kahwin dah. Cik Bob tak kahwin lagi. Cik Bob pandai masak. Okey, pandai masak sebab ada paste. Bila ada paste, ada boleh record nasi goreng hari ni, nasi goreng. Jadi kaedah ni, orang bujang, wanita atau lelaki bujang boleh menggunakan dapur yang di rumah sewa tu untuk memasak dengan ada paste. Sebab anda tak perlu sediakan, tak payah duk fikir bunga lawang, bunga cengkeh, duk tengok bunga lawang, bunga cengkeh, mana bunga lawang, bunga cengkeh di kedai. Tak kenal nama-nama rempah ratus, rempah biji, biji, ni apa dia ni? Lelaki ni buah biji sawi dulu, apa tengok tu kata bijian, buah biji sawi. Jadi tak kenal rempah ratus, tapi ni Tok Su punya macam ikan bakar, antara fikir potong, perak atas tu, campur asam Jawa, dah biar situ, tak boleh makan. Hari boleh bakar tu. Nampak tak? Tok Su sebenarnya kaedah kami ni adalah kaedah mempermudahkan pada ibu yang bekerja, anak duduk di rumah. Okey, anak yang umur macam 4. Mak dah perak dah. Contohnya mak dah perak dah. Ada periuk ajaib ni macam-macam periuk. Fryer lah. Okey, ayam bakar, macam bakar boleh bakar tak? Mak ada kerja okey, ni buah dah ni lagi perak, lagi bakar. Tekan ni boleh makan, anak boleh makan. Anak pun boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Anak pun dah tahu ni mudah ya mak. Jadi sebenarnya kaedah yang kami buat adalah kaedah satu, memudahkan. Yang kedua, cepat. Kalau balik pukul 6 nak buat kerja, kalau nak menunggu hak ni nak kena buat, nak tomeh hak ni segat lama-lama mamuklah jadi tempat kita order online. Tapi sebenarnya kos kita tinggi, kita nak jimatkan kos. Kelebihan Tok Su ialah membantu suri-suri rumah yang berada di bandar khususnya untuk menggunakan paste. Tapi Bob, saya nampak benda ni, kelainan yang berlaku. Kita dah masuk pasaran ke daerah-daerah luar bandar. Sale kita, ya Allah, ya Rabbi, sampai ke Batu Setui, sampai ke badan-badan lain, ke apa? Sale sampai ke Kotak O. Kotak O kita dah pergi masuk sampai habis ke baling-baling semua, kita habis Pulau Nerang, kita masuk sampai Petu, masuk sampai semua kita dah masuk. Maksudnya di sini orang kampung pun dah menerima paste sebenarnya. Kita tengok orang kampung pun berapa ramai yang pandai buat resipi tonjam. Tak pandai pun nak kena makan kedai tonjam, kedai petani lah. Kedai petani lah tak buka langsung, petani dah balik tak ada makan KB. Kita nampak dalam kaedah kita ni, kalau kita nak pergi makan ikan bakar kat kedai, kos yang amat tinggi. Sekor kan sekap RM28.
28 30 ringgit. Ni dibelikan saya bakar sendiri kos dia berapa duit? Half price yang kita dapat. Itu yang kita kata bawa. Yang saya nak beza sini, perbandingan Tok Su dengan orang ialah kami mempunyai variety. Yang kedua, kita mempermudahkan. Yang ketiga, kalau tak tahu nak masak, boleh follow kami. Kita ada Facebook, ada curut dan kalau nak masak. Tapi lepas ni kita akan setiap hari kita akan masak 1 menu. Ya, betul. Lepas ni kita akan masak live bagi kita tiap hari bagi tengok macam mana Tok Su masak. Tok Su akan membuatkan rancangan sembang santai bersama Tok Su ni. Lah ni kita bersembang 3 orang buat. Okay. Tapi lepas ni live akan dibuat sembang santai masak duduk sebelah. Sambil masak sambil sembang dah siap. Bila masak tadi. Ya, kita akan masak tadi. Very simple, senang je nak masak. Kaedah ni kita sekarang. Kita nak bagi tunjuk kat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita dalam Facebook bahawa sebenarnya Tok Su ni cuba mempermudahkan. Nak bagi semua orang sebenarnya rahsia masak air tangan. Masuk rahsia masak air tangan. Aku ni tak pernah makan dendeng lah. Aku nak try lah. Sebab di belakang ni kita dah bagi cara masak. Okey. Dah tak payah pening kepala. Dah pening kepala. Cara masak dah ada dah. Tengok sini. Oh, dendeng buat macam ni. Kenapa kita tak cuba sendiri? Bila kita cuba sendiri, alhamdulillah hari ni kita dapat. Macam contohnya makanan-makanan masak hitam. Daging masak hitam, ayam masak hitam. Masak merah pun kita ada. So 30 item SKU yang kami ada ni sebenarnya sepatutnya tidak menjadi masalah lagi untuk ibu-ibu dan isteri-isteri. Orang baru kahwin ni kadang-kadang dia pun tak apa nak pergi masak lagi. Dia takut tak mau, saya tak apalah bang, kita makan kat luar. Ini tak mahu bak tak boleh masak. Kita susu. Ya, tu suami beli. Ni masak tak nak masak. Anak apa abang saja. InsyaAllah. Inilah kaki ibu. Laki ni yang bawa masak. Itu kaedah kita lah. Sebenarnya kita sembang ni, kita nak buka minda sikit. Soalan-soalan ni. Tapi saya dah masuk dah banyak slot. Okey. Ya. Okey, apa macam tadi untuk season. Ikut season season. Saya untuk try pandang. Yang ni kalau kau nak try, boleh try. Cara masakan pun ada kat belakang ni. Yang ni ada promo untuk Tok Su yang boleh WhatsApp kami. Oh, ada promo sekarang? Ya, Oh, ada special pula. Harga kan ni? Promo harga ke promo ni? Promo harga dan macam mana? Cuma lah ni dah cuma. Saya pun tak ingat dah. Call ke apa? Admin ke? Mereka akan cerita macam mana. Promo ni juga bersempena dengan Hari Raya Korban yang akan menjelang bulan Julai. Jadi cek kita punya Facebook untuk detail. Kalau nak order boleh tulis direct dengan nombor yang ada dekat link. Tempoh tepat. Apa satu lagi kalau ada apa tak boleh masuk, kau masuk lah kami Facebook kami. Dah ada dah cara masuk. Scroll balik kan. Semua dah ada. Okey, untuk soalan sebelumnya. Pada Cik Adik Ya. Apa kelebihan memasak menggunakan paste berbanding memasak secara tradisional? Okey, soalan ni ada juga orang tanya, apa beza paste dengan masak sendiri yang ikut cara orang lama? Okey, cara orang lama, dia kena sediakan banyak bahan. Bahan tumisan, kena potong bawang dari awal apa semua, nak kena sediakan apa itu. Dia complicated lah. Untuk yang macam cikgu belum kahwin lagi, tapi dah pandai masak pun sebab paste. Ya. Siapa yang belum kahwin pun sama juga. Dah kelak masak pun sebab paste. Sebab dia dah mudah. Dia saya sediakan bahan tumisan sebab kita punya paste ni bahan tumisan utama dia dah ada dalam tu. Semua dah ada. Semua ada di blend sekejap. Ya betul. Sebagai contoh macam kita punya paste sampai tumis, bahan tumisan semua dah ada. Cuma kita tinggal nak tambah bawang Holland, gula sikit, asam jawa dengan belacan. Belacan tu optional lah. Ikut selera. Ya betul. Sebab kita tumis kita asal je. kita asal je lah. Kalau asal nak tambah belacan baru kita tambah. Apa kita tambah. Ya betul. Tambah-tambah yang paling special. Ni favourite saya lah. Ikan mekat juga. Dia dah tak pening kepala. Kalau macam cara tradisional, kita nak kena sediakan bahan-bahan dia, nak kena blend apa semua. Tapi dengan paste Tok Su ni, kita cuma buka pan ni, kita terus perak dengan ikan je. Dah tak pening kepala dah. Jangan fikir banyak. Potong pack paste ni, perak, tunggu sekejap dalam setengah jam, macam tu. Dah sedap bagilah jam je. Ya betul, lagi lama lagi sedap. Kalau sejam lebih tu pun, lagi sedap lah, lagi cantik lah. Kita perak, dia terus masak. Lepas tu, specialnya paste Tok Su ni, bahan-bahan yang kita pakai untuk buat paste ni adalah bahan-bahan yang natural
Dan juga organik, kita tak pakai bahan-bahan kimikal. Kawai mata dah. Pengawet pun kita tak pakai. Sebab tu kita punya spray kita akan buat setahun-setahun. Sebab kita nak kekalkan dia punya kualiti dan rasa segar dia tu. Yang ni bakar pun ada juga kan. Ya betul. Yang ni paste yang ni bekam semua. Sorak je. Kita ada beberapa paste yang mudah lah. Ya, Bakar okey. dan bakar ataupun goreng. Ya, instant lah. Yang tu memang paling maju Instant lah. mudah lah. Kata camping kepala lah. Okey. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Tuan Ramli kita. Okey, okey. Boleh kan Tuan Ramli terangkan bagaimana cara nak guna cara boleh kan Tuan Ramli terangkan bagaimana cara pengguna kat laksana untuk dapatkan pest untuk suhu kita ni. Okey, alhamdulillah. Pes tuksu. Dan dapat. apa ada lagi sikit tak habis. Apa adakah Tuan Ramli menyediakan peluang untuk orang di laksana untuk menjana pendapatan dari produk ini? Okey. Alhamdulillah. Peringkat awal dulu saya dah buat sistem pembuat apa ni, bagi stokis dan agent. Kemudian kita kekangan yang amat sangat ketika tu akhirnya kita mengubah strategi bisnes kepada konsep pemborong. Kita pergi kepada kedai dan ada pemborong. Jadi konsep ni sebahagian daripada cara memasarkan, dan kita ada sekarang di seluruh Malaysia lebih kurang 3,000 outlet, bermula daripada pasar raya sehingga ke pasar mini dan juga kedai-kedai di kampung-kampung. Kita ada 3,000 sekarang. 3,000. Dan apa yang istimewa, kita ada juga master pemborong. Master pemborong ni adalah lebih kurang macam dia dia orang ni adalah pemborong-pemborong yang kita pilih berdasarkan kemampuan kapasiti untuk dia menolong kita untuk distribute barang. Kita hantar pada dia. Contohnya kita di Kelantan kita ada satu master pemborong. Di Pahang kita ada satu master pemborong, Cik Anwar. Dia ada satu company di sana beri Kuantan, dia akan distribute di negeri Pahang. Kemudian kita ada rakan dia ada konsep pemborong kita di Kulim ada. Kemudian di Jitra pun ada dan di Ipoh ada. Di master pemborong ni mereka yang membeli secara bukalan. Bukan dia beli sikit-sikit. Dia ada volume teknikal yang kita tetapkan, mesti beli permulaan macam ni. Nilai dia macam ni. Contohnya kita dah tetapkan lebih kurang dalam, untuk jadi master pemborong kita lebih kurang dalam 26,000. Setiap master pemborong kita yang jadi master pemborong kita lebih kurang dalam 7 orang 8 orang ni. Dan yang terbaru sekali kita punya master pemborong itu adalah eksekutif kita. Master pemborong kita yang besar ialah di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Iaitu syarikat Sinergi. Sinergi Sdn Bhd. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi beban dan tanggungjawab untuk memasarkan barang kita. Untuk makluman, semua master pemborong ni adalah orang-orang yang memang dah ada lori sendiri. Dia pun dah memang ada ready made kedai-kedai. Kedai-kedai ni memang dia orang dah distribute, bukan barang kita sahaja, barang orang lain juga dia distribute. So dia orang membawa barang kita ni sebahagian daripada puluhan produk yang mereka distribute. Jadi Tokso ni boleh masuk ke semua kedai-kedai di selatan. Jadi kita macam misalnya di Pahang ni sampai orang kata sampai kita lost teknikal langsung dengan Pajeri. Jadi kita pun orang-orang di Pahang, orang di Negeri Sembilan dengan ni suka Pajeri rupanya. Ini teknikal kita dapat. Itu adalah konsep orang yang meniaga. Dan sekarang di Kedah kita sendiri pun, di setiap daerah macam Sik ni ada 100 kedai lebih. Di Perlis kita paling top. Kita ada lebih kurang 160 kedai sekarang. 160 kedai yang ada kedai kita di Perlis. So kita nampak, dan di seluruh Kedah ni kita ada lebih kurang 1,000 berapa ratus kedai. Okey, di sini kita nampak Kedah, Pulau Pinang kita dah habiskan. Pulau Pinang. Ini dua kami yang menjawab. Di Pulau Pinang kita dah habis 2 Pulau Pinang. Termasuk pulau kita dah ada niat buat. Di Perak kita dah ada di selatan, utara Perak. Sebab di Ipoh kita dah ada master pemborong. Kita tak nak kacau lah kawasan dia, kita dah bagi tanggungjawab pada dia. Ini menunjukkan satu daripada cara pengembangan produk kita. Tapi sekarang saya nampak ada daripada kita tengok dalam PKP, kita nampak ada sebahagian daripada rakyat Malaysia, rakyat marhain kita ni,
memerlukan sedikit income, nak dapat income. Jadi kami fikir-fikir, adakah kita nak buat sistem macam dulu, nak jadi stokis kena belanja ribu-ribu dan sebagainya, nak jadi ratus ribu, mana ada orang jadi stokis bayar 100 dolar kan. Tapi saya berfikiran kita nak kongsi rezeki. Walaupun sedikit, tetapi bukan konsep kita nak dia bermula dengan modal yang tidak logik. Kita kata sekarang, saya nak tanya, kalau RM50 pergi pasar raya berani tak buat? RM50 dah pergi beli ayam, beli daging, beli tu, beli minyak, beli tu. RM50 saya rasa siapa pun kalau suami bagi dekat isteri RM50, so beli barang rumah, dia adalah orang yang paling cukup. RM50 nak beli apa dia kata? Beras pun dah RM26, dah 50% lah daripada duit yang bagi. Kena beli susu anak ni, balik beras dengan susu habis. Yang lain tak boleh beli, ayam tak boleh beli, ikan sekarang jarang nak jumpa ikan bawah RM10. RM10 sekilo kat atas. Kalau anak 6 orang, Ayam yang boleh. ayam murah balik pula. Jadi kita tengok di sini, kaedah kita nak tengok suri-suri rumah. Kemudian orang-orang yang duduk dah bekerja tapi nak tambah income. Jadi saya bermula dengan satu benda yang tidak logik. Kita perkenal dah. Itu kita dah ada ramai rakan niaga sekarang. Dipanggil program ni nama rakan niaga, beritahu awal lah. Program ni rakan niaga. Terlepas cakap. Kita tengok program rakan niaga ni tuan-tuan. Dia saya dah ada kat sini. Rakan niaga tuksu kita lancarkan hari itu. Bermula dengan apa simbol. Orang mula-mula dia akan ni apa Cik Sambil bagi ni 49. Bukan saya buat, ni team marketing saya buat. 49, 79, 99. Apa ni 49, 79, 99? Akhirnya kena faham. Bermula nak jadi kami punya rakan niaga RM49. RM49 ni ialah harga barang. Tak apa charge. Harga barang diskaun dengan nilai RM49. Satu. Yang kedua, bahan-bahan pembantuan diberi percuma. The best sekali, postage percuma. Postage pun company tanggung. Ni nak tolong anda yang tak ada kat sana. Kalau nak niaga dengan usul RM49 dah layak. Ada RM49 anda belanja habis. Kalau orang yang isi okok 3 hari habis RM50 ni. Okok dahil 3 kotak ada habis RM50 lah. 3 hari habis. Tapi kalau dengan niaga dengan usul RM49. Kalau kita ada modal lebih mula dengan 79, income dia lebih sikit. Kalau mula yang banyak yang bermula kita kebanyakannya jarang kita tengok sekarang RM199 dah jadi boleh jadi rakan niaga tuksu. Tuksu bagi pos barang yang tuan-tuan tengok depan ni semua free. Pos percuma. Mana tempat yang nak bagi pos free ni? Pos free pun RM8 lah. Kita bagi kita tanggung, company tanggung. Lepas tu bagi brochure, bagi poster, apa nak yang bagi. Ni brochure, poster, semua bagi. Ni strategi kita. Strategi kita. Ni, kita bagi ni semua ni. Poster bagi. Brochure ni pun bagi. Kemudian kita bagi lagi. Kemudian kita akan bagi latihan. Jadi produk akan. List produk. Kita akan bagi latihan lagi untuk semua jadi rakan niaga. Inilah kelebihan. Kami nampak di sini apa yang kami buat untuk program rakan niaga ni adalah kami nak membantu anda untuk bersama dengan kami. Walaupun sedikit, at least kita ada income. Walaupun sedikit. Tu serendah RM49. Support group disediakan. Maksudnya selepas ini akan didaftar dalam grup dan anda akan diberilah pendedahan dan kaedah untuk buat online business. Dan dah boleh guna page kita pun boleh guna. Kan kita dah ada semua. Kalau nak share kita punya, nak ambil bahan-bahan cara masak, kita pun boleh ambil daripada ni. RM49 sahaja untuk jadi rakan niaga tuksu. Kami nak bantu anda di sini untuk bersama-sama dengan kami. Anda dapat income, alhamdulillah. Walaupun sedikit. Ini kaedah yang kita nak bantu. Ini package, ni promosi ni apa ni? Free postage, harga jualan. Tengok ni. Package RM79, 15 unit. Harga jualan 6,5 dapat harga ni. Ini adalah satu daripada kaedah yang kita buat. Barang percuma, harga lebih murah, postage free. Dah ramai dah orang sekarang yang order. Yang ni yang mula 100 ni, rasanya 2-3 orang dah, lebih daripada 700-800 dah. Order dia ada 600 pun ada, tapi kita bagi dia harga RM99 sahaja. Ada dah start bermula dengan RM99, insyaAllah anda qualified untuk dapat harga itu sampai bila-bila. Rakan niaga tuksu ni konsep yang mudah.
Kami nak anda semua yang ada kat sini yang mendengar kami dan live pada hari ini, kenapa anda tak ambil peluang? Rugi tak? Rugi tak kalau kita tak ambil peluang? Kenapa kita tak tambah pendapatan kita untuk menambah? Kalau tak banyak pun kita dapat RM100-200 untuk bayar bil elektrik, bil api, okey lah, bil air kan. At least kita dapat cover overhead rumah kita. Sembah musim BKP. Kalau musim PKP, at least kita dapat makan free. Orang rumah masak. Apa kamu kalau makan kedai sekarang ni, rasanya kita memang tak boleh makan kat restoran. Tapi kalau beli kat restoran kita faham free lah. Berapa yang naik dan sebagainya. Jadi saya banyak masak rumah. kadang-kadang kita pun kadang-kadang kita pun tak faham kenapa kita nak belajar lebih sedangkan kita ada peluang untuk mengurangkan kos. Dengan kita kurangan keuangan, kalau rakan-rakan kita yang kena buang kerja dan sebagainya, yang bekerja tak boleh datang kerja, janji tak dibayar. Macam mana nak ada kabur income kamu ni? Income apa ni? Income apa ni, keluarga. Jadi kita buat bisnes macam ni, insya-Allah. Sebab orang makan ni semua nak. Itu sahajalah kaedah yang kita nampak. Apa yang saya nak beritahu pada konsep rakan niaga ni, saya menjemputlah malu-malukan pada semua yang mendengar live pada hari ini. Hidupkan hati anda untuk bersama dengan kami. InsyaAllah dengan apa yang anda buat di sini, kita boleh sama-sama jana income. Anda pun dapat income, saya rasa satu benda yang nikmat. Okey, itu saja Bob. Okey, untuk macam maklumat yang lebih lanjut, macam contoh kalau 49 ni buat dapat apa, 29 ni buat dapat apa, 99 ni buat dapat apa. Ada nombor telefon lagi ni. Kat sini, poster ni kami dapur dalam Facebook. Ada nombor telefon lagi ni, apa boleh hubungi nombor ni, WhatsApp, apa boleh tanya apa yang apa boleh dapat dengan harga ni. Lepas tu apa benda yang apa boleh pilih semua dah disediakan. Just tanya kat itu, nanti kami akan respon. Okey, untuk soalan seterusnya, Cik Arif. Ya. Boleh Cik Arif ceritakan lebih lanjut mengenai konsep rakan niaga Tok Su dan kelebihannya? Okey, konsep rakan niaga Tok Su ni, idea awal dia tercetus bila mana sebab pandemik ni juga, bila kita kerajaan laksanakan PKP, ada sektor yang terpaksa ditutup. Ya. Jadi banyak ramai juga lah kalau kita yang pendapatan terjejas. Jadi kita sektor makanan, PKP macam mana kita jalan. Ya. Jadi konsep nak kongsi rezeki tu kita masih teruskan macam biasa. Kita teruskan. Ya, jadi awal-awalnya kita fikir untuk membantu golongan siswa. Sebab mereka pun sekarang kampus tutup. Jadi juga study dari rumah. Jadi daripada dari rumah bosan nak buat apa, lebih baik mereka jalan income untuk diri sendiri. Jadi dari situ jugalah kita fikir daripada target group kita awal pelajar-pelajar yang belajar kat rumah, apa kita upgrade dia punya package untuk ke suri rumah dan juga untuk mungkin siapa-siapa saja yang bela. Sebab tu kita punya package kita buat 49, 79 dan 99. 49 kita mungkin target untuk student yang belajar yang rendah. Dan juga yang untuk package 79 dan 99 tu kita mungkin open untuk pada siapa-siapa lah yang mungkin ada modal lebih untuk meniaga. Jadi dengan rakan niaga Tok Su ni juga, macam kita beritahu tadi, posting kita belanja. Lepas tu support group disediakan. Dalam support group tu juga ahli-ahli rakan niaga Tok Su disediakan bahan kongsi. Contoh macam gambar item untuk promote. Lepas tu dan juga video tutorial masak. Masakan yang pakai page Tok Su. Jadi dalam support group tu, ahli-ahli yang join rakan niaga ni boleh download gambar dan juga video tutorial masakan ni untuk di-upload ke sosial media masing-masing. Sebagai bahan promosi lah. So dah mudah dah company kalau nak fikir copywriting sendiri, gambar dan cari. Ini kita dah sediakan siap. Betul lah, bila dah submit order, starter kit kita akan sertakan kita punya brochure. Kita punya brochure dan juga poster kita akan letakkan sekali dalam parcel. So ahli rakan niaga Tok Su order je barang. Poster pun dah free dah, kita dah belanja semua. Brochure kita bagi, poster kita bagi. Tunggu je barang sampai depan rumah, buka, benda-benda semua ada dan terus boleh start niaga. Kalau hampa ada idea-idea untuk marketing apa boleh share lah dekat
Ya, betul untuk membantu ahli rakan niaga yang lain. Mungkin ada yang mungkin dah expert dalam niaga online dalam tu, mungkin boleh share. Mungkin rasa lebih efektif ke, boleh Ya. share dengan kami. Betul. Kalau kita tak boleh buat ni, apa kami boleh tolong buat. Ya. Saya nak kongsi satu. Saya bermula dengan satu rakan niaga yang baru ni viral lah. Seorang rakan niaga kita boleh kata anggap sebagai rakan niaga seorang OKU. Ya. Dia OKU yang datang, dia ni kaki dia potong sampai ke bawah, sampai ke sini. Kaki dia potong sampai sini. Malulah sebenarnya kita yang pulih ni. Dia datang ke sini, kita mengejutkan kita dia dalam masa dia online, dan dia antara orang yang diberi tauliah lah, beriktirafan oleh pihak media bagaimana orang yang kanser kemudian dipotong kaki dia sampai ke pangkal ni, wanita ni, bukan lelaki, wanita muda lagi, dan dia berjuang dan akhirnya dia datang sini pun dengan adik dia bawa kereta dan mengejutkan dengan income dia 5 figure. 5 figure, tapi dia datang buat usul. Dia kata I'm very special for buat usul, dia kata, sebab dalam perbincangan saya dengan dia di dalam pejabat ni, dia kata saya sebelum saya nak promote satu barang saya tak rasa, dia kata perlu warak, dia kata ini taste yang memang dia rasa dia tak akan menipu staff customer dia kata dia tak, dan attitude dia memang smart, orang yang bijak. Walaupun Allah uji dia dengan kaki yang tak ada ni, kita kalau kaki tak ada fikir aku nak pergi mana, nak nego apa, kaki sudah tak ada, nak bawa kereta lagi susah, nak angkut barang kita hari tu hari hujan pun. Dia tengok dia duk angkat barang masuk kereta, touching bagi saya. Ini maksudnya benda ni sebenarnya atas diri sendiri, sikap kita ya, sama ada kita positif dengan satu benda tu. Saya ambil contoh ni, kenapa saya berkongsi di sini. Kalau dia melihat pun saya mohon maaf kerana saya terpaksa bercerita bagaimana dia seorang yang sebegitu dengan ujian Allah bagi dekat dia tu, tapi tengok dia boleh wake up dengan income dia. Malu kita yang publik. Kenapa dia yang macam tu sekali dia mebek orang, kita tengok lah, kita merasa proud lah dengan manusia yang jiwa ni. Jadi sini kita nak tengok peluang yang disebutkan oleh Cik Arif tadi dengan K-pop ni, ialah satu benda yang boleh dianggap sebagai rakan niaga Tok Su ni adalah platform untuk anda bermula untuk belajar macam mana nak buat online dan sebagainya. Dan insyaAllah anda bersama kami, kita akan ilmukan anda dengan konsep online teknikal yang akan dibawa oleh Tok Su. Okey, itu saja tambahan saya. Okey, untuk profit, untuk margin apa-apa, kalau hampa nak tahu keuntungan dia macam mana, hampa boleh contact macam nampak yang kami sediakan tadi. Hampa boleh tanya ada, garanti dia punya margin tinggi, hampa jangan risau. Semua kami sediakan, brochure, poster apa-apa, bahan-bahan marketing, bahan-bahan promo, semua kami sediakan. Itu tak ada akalan kami sediakan. Okey, soalan seterusnya untuk Encik Arif juga. Saya lagi. Okey. Something pun. Dia manager, dia kena tahu banyak benda lah. Bos SMP kan. Okey, macam ni kita rasa kita letak, tapi kita boleh ulang balik. Berapa portion yang untuk setiap berat yang kita produk kita ni untuk bahan mentah? Okey, untuk bahan mentah sebagai contoh. Ayam masak merah. Saya ambil ayam masak merah lah. Untuk pack yang 90 gram ni, bahan mentah dia ayam, lalunya kita pakai untuk seekor ayam ataupun sekilo daging. Kadang setengah orang dia mindset dia masak merah ni ayam je. Sebenarnya masak merah ni untuk daging pun boleh. Kambing boleh. Kambing pun boleh, apa pun boleh. So kiranya kalau 90 gram ni untuk ekor ayam, dan juga kalau yang packaging 40 gram, kita boleh pakai untuk setengah ekor ayam ataupun setengah kilo daging. Sama juga kalau macam yang ikan kotak 90 gram untuk kilo ikan. Macam kita punya paste nasi daging dan nasi biryani. Untuk yang pack kecil 40 gram ni boleh digunakan untuk setengah kilo beras. Satu yang untuk pack mi goreng, kuih tiaw, bihun dan juga Maggi ni, satu pack 40 gram ni lebih kurang sebungkus mi, sebungkus kuih tiaw. Juga kalau Maggi tu dua untuk 2 bungkus Maggi. 2 bungkus. Kira berbaloi lah, sebab yang kecil pun boleh makan. Amai ni boleh makan 3-4 orang juga. Untuk harga RM9 dengan packaging kecil ni, tapi dia punya portion untuk gunakan dia sangatlah banyak. Ya. So sangat berbaloi lah. Sangat boleh.
Okey. Soalan terakhir. Petang balik pada buah hitam. Apa kata-kata terakhir pada Cik Ramli untuk mengajak semua orang di Bagana join dengan program TOSU Okey, RNT tu? R&T Tuksu. Ya. Tapi saya nak bawa pada program Sembang Santai Tuksu dulu. Ya. Sembang Santai Tuksu ni adalah kita bermula dengan pada hari ini kerana saya mungkin paling payah nak dapat saya lah. Sebab kita akan fokus kepada dia ada step dan teknikal dia. Sebab di sini kita akan ada cook dengan tetamu. Di dalam tu kita akan masak tetamu dekat depan, makan tu kat sini. Nak rasa kita punya, kita masak on the spot. Tetamu kita tukar rasa. Macam mana kita punya masakan. Dan nak tengok mudah ke susah nak tuksu. Satu. Slot-slot yang akan dibuat sembang santai tuksu ni sambil dia sembang, orang lain masak. Lepas tu rasa, betul tak? Dan kita masak live di depan. Satu benda yang kita nak kena masuk. InsyaAllah dalam slot yang kita akan buat nanti. Yang kedua, dalam slot ni kita boleh berkongsi idea. Kadang-kadang dalam sembang santai ni kadang-kadang kita sembang-sembang. Kalau seorang-seorang sembang tu tak sembang, dia cerita ke orang. Ini kita boleh collaborate. Boleh cakap sikit pun cakap sikit. Maksudnya kita dapat satu penebusan maklumat yang tepat. Kita boleh tembus maklumat tu, baru maklumat yang kita keluar ni tepat dan orang faham. Itu yang penting. Sembang ni kita nak bagi orang faham. Kalau sembang tak mau orang faham, jadi ayam cakap, itik cakap, angsa cakap. Jadi tiga-tiga tak faham. Jadi kita tak mau. Sembang santai ni adalah untuk bermudah. Jadi saya nak cakap lagi satu pesan. Saya lupa satu lagi tadi. Ini adalah satu hot item yang dan hot dan sebenarnya viral. Oden. Ni bukan orang Negeri Sembilan. Oden ni. Oden dia bukan lah. Dia bukan orang Negeri Sembilan ni. Oden ni Oden Korea. Dan orang Korea. Oden ni. Kita makan oden ni adalah salah satu pada masakan yang memang sebenarnya perlu anda merasa. Ya. Perlu cuba. Wajib lah, Wajib cuba. Sebab orang tak tahu, tak cuba, dia tak tahu oden. Sebab kita ada rakan saing yang lain. Rakan seiring kita yang lain tu bersama dengan pulau oden macam-macam syarikat. Dan kita menghargai semua rakan-rakan kita yang ada di pasaran. Alhamdulillah boleh cuba semua. Dan kenapa anda tak beri peluang untuk anda untuk mencuba oden Tuksu? It's very special. Ini keluaran ni khas, ni tidak ada dalam list teknikal. Peringkat awal dulu. Sebab dia tak kenal lagi oden waktu tu. Lepas dia kenal oden, dia tahu apa nak buat. So oden ni adalah satu daripada cara masakan yang mencapai cita rasa sebagai orang penggemar oden. Jadi penggemar oden yang ada luar sana, cari oden Tuksu. Sebab oden Tuksu ni, kalau ikut maklumat yang kita dapat daripada rakan kita, pemborong kita di Pasar Besar Al-Srat, Pasar Besar Bilin. Pasar Bilin kita. Dia memang dia cakap, oden dia letak memang habis. Kemudian kalau Ikhwan, ada mat depan dengan Bank Islam. Wah, perempuan. Ada mat depan Bank Islam kan, Bank Islam dekat dengan jalan nak pergi ke Selat Perdana tu. Dia kata dah memang kalau pergi kat dia tu, kita janji sebulan sekali. Dah tak sampai sebulan, dah sampai minggu dua, dia kata dah habis semua. Dan kita mengejutkan sambutan. Terima kasih kepada semua penggemar PES Tuksu. Jadi di sini saya nampak sebenarnya oden ni, kita dekat kilang ni, kelebihan kilang ni, kita setiap hari makan kat sini. Dan kita sediakan makan untuk semua. Dan oden ni kalau dibuat, ramailah yang akan awalnya menghadirkan diri ke. Dia tentu saya tak tahu. Oden ni juga adalah menu, antara menu wajib yang kita akan bawa setiap kali kita pergi food sampling. Oden takkan tinggal. Kalau nak try, jangan lepaskan peluang. Kalau setiap kali kami pergi food sampling, boleh lah. Kita update je food sampling, nak rasa oden, mesti ada. Mesti kita bawa. Itu saya nampak Cik Alif. Kita tengok kita dah buat food sampling bermula daripada Ipoh. Program kita di Ipoh memang sukses. Ketika tu di top di Ipoh Kengsong. Sebab saya buat food sampling Kengsong. Kita 3 hari di sana, kita buat Kengsong memang top. Okey, apa yang berlaku? Program yang Tuksu buat, ada kelainan yang kita cuba masukkan.
Kita sebenarnya kita dah buat program live ni, macam-macam live dah kita buat sebelum-sebelum ni. Live pada teknikal, live pada penerangan tentang produk. Tapi hari ni kita live kita dah buat juga. Hari-hari sebenarnya anda boleh tengok menu kami masak. Tapi hari ni, lepas ni, kita akan tengok setiap hari dia orang akan masak kat depan ni. Masak sambil disertai oleh 2-3 orang sembang-sembang bohong. Lepas tu boleh rasa sekali kita panggil tetamu-tetamu kita di sini. Tapi yang saya nak beritahu di sini, bila kita ada program, Tok Su ni sebenarnya cuba membawa kepada beberapa kaedah yang boleh katakan agak susah. Tetapi kami rasa kami mampu buat berdasarkan keupayaan yang ada pada staff. Sebab yang pertama, jarang company yang buat food sampling. Jarang. Buat food sampling ni kos dia tinggi ya. Makanan macam kita buat di mana? Di Ipoh. Kemudian kita buat di Kelantan. Di Kelantan kita buat 12 pasaraya di Kelantan. Di Buah Musa, di Kuala Kerai, di Kota Baru, di Tumpat, mana lagi? Aduh, tak ingat. Tak ingat. Di hari ni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat 12 pasaraya yang kita pilih. Kita buat program di Kelantan. Kemudian kita tengok kita buat 2 kali bulan Ramadan. Di mana? PKNK. Terima kasih kepada Pak Tuan Syed, CEO PKNK. Tak dilupakan kepada unit usahawan PKNK. Yang apa ni, Puan Haji Hanisa. Kemudian tak lupa juga pada apa? Puan Saidah. Saya tak lupa Puan Saidah. Terima kasih kerana beri peluang kami 2 kali di situ. Memang saya rasa cukup puas hati. Bulan puasa orang tak buat food sampling apa ni, bulan puasa ada buat makan-makan lah. Yes. Tapi kita kaedah kita masak, kita bagi dekat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita di PKNK, Menara PKNK. Di Menara PKNK, dia guna PKNK negeri ya. Guna PKNK negeri untuk bersama dengan kita. Jadi kita nampak di sini lah apa yang saya nampak pada anda semua. Kejayaan dalam food sampling adalah satu daripada benda yang kita akan teruskan. Satu, kita akan teruskan food sampling future. Kita akan perkemaskan lagi. Kita buat di Perlis, the best. Dihadiri oleh Menteri Besar Perlis. Best. Waktu tu saya rasa proud. Menteri Besar Perlis rasa kita punya face. Kita tengok face yang kita di Perlis kita dapat di Pasaraya AEH kita memang bangga lah. Kita diberi peluang untuk bersama dengan Menteri Besar Perlis. Jadi maksudnya untuk orang Perlis, kita ada hampir 160 kedai di seluruh negeri Perlis. Di negeri Perlis kedai ada semua. Tak ada kedai yang kami tak masuk. Ada ke depan tu paste Tok Su ada kat sini. Warna kuning. Kalau dapat ambil satu. Ambil satu saya nak tunjuk kat sini sementara live ada lagi. Kat sana. Jadi kita nak beritahu di sini apa yang kita nak bawa, perlambangan yang kita bawa, Cik Bob. Tok Su ni kita nak bawa pada second bersih. Second bersih. Satu kita buat paste. Su tolong ambil Ustaz. Ada mari saya tu, saya tak bawa keluar lagi tu. Cik Alik boleh buat. Hak ni saya tak mau keluar sebenarnya hari ni, tapi tak tahan dah tadi tu seram dah. Nak tengok keluar omai lah sikit-sikit dah, sikit tengok keluar omai semua, tak larat. 2 boleh eh? 2. Ni apa dia ni tuan-tuan? Ni apa dia? Dalam kotak ni adalah, ini Tok Su telah bergerak ke sini. Apa dia Tok Su bergerak ke mana? Ini adalah produk yang akan dikeluarkan. Sebenarnya kita dah buat pun. Kita buat 26. Untuk fasa pertama ni kita ada 26 item yang akan keluar, iaitu produk ready to eat, RTE. Ini pun dah diminta dan kita baru ni dah hantar ke untuk dibuatkan untuk nutrition fact dan sebagainya. Kita dah buat dah. Kita dah juni nak keluar saja dan kita kemungkinan ada syarikat yang ada OEM dengan kita. Siapa yang berminat OEM boleh datang jumpa kami. Dan kita ada syarikat daripada Kuala Lumpur dan beberapa lagi akan turun, tapi sebab terganggu sikit dengan PKP. OEM untuk produk ready to eat, RTE. Sini cuma contoh puyuh masak merah. Saya kata tadi masak merah. Sambal tumis ni saya boleh buat keluar 15 jenis. Sambal masak merah apa ni, sambal tumis. Sambal tumis letak 1,000, letak 2,000 pun boleh, letak 3,000 pun boleh. Sambal tumis. Kita akan buat yang ini, maksudnya kita akan masuk sambal tumis ikan bilis. Ikan bilis kita dah ada tuan-tuan. Hari ni pun saya nak masak, banyak mana pun boleh ikan bilis.
Sini kita nak tunjukkan tuan-tuan. Ini fasa kedua yang akan dilaksanakan oleh Tok Su. Produk ready to eat. Kita ada keseluruhan 81 SKU akan keluar. Tuan pasaraya anda tu padat barang Tok Su. Jadi kalau 81 campur dengan sini dah hampir 200 SKU. Habis satu rak. Habis satu rak tu Tok Su nak habis semua. InsyaAllah doakan Bos. kami. Jiran kita tegak Cik Amin main nak rasa. Jadi kita akan panggil ada apa ni rakan-rakan kami di Kedah Lepang. Cik Amin juga salah satu calon untuk jadi tamu kita lah. Ah. Boleh dapat ni. InsyaAllah. Bukan Cik Min orang ni, habis kita panggil pun. Semua rakan-rakan sebab kita untuk bulan Ramadan itu kita ada bagi rasa pada semua rakan-rakan kita di sini. Kita akan bagi mai rasa. Kami masak anda makan. Ya. Okey, program tu kami masak anda makan. Kami masak anda rasa. Maksudnya kita nak bagi tetamu-tamu kita rasa macam mana masakan kami. Sedap tak sedap. InsyaAllah Tok Su ni akan bawa kepada satu pemahaman dalam kaedah untuk ready to eat ni. Kita akan keluarkan dalam program saya bersama Mara iaitu pasca pandemik. Pasca pandemik. Saya menghadiri banyak program bersama dengan Mara, bersama dengan Inscan, bersama dengan KEDA juga. Dengan KEDA pun kita attend, kita adalah usahawan bawah KEDA. Dan kita di sini di bawah juga Mara, bawah juga PKNK. PKNK ni kena sebab PKNK beri kita peluang duduk di bangunan mereka ni. Cukup terima kasih kepada PKNK. Tak lupakan PKNK adalah satu organisasi di bawah Kerajaan Negeri Kedah. Dan kita antara company yang cukup bertuah ni berada dalam bangunan PKNK ni. Cukup rezeki Allah Maha besar kat kita. Jadi sini ready to eat ni insyaAllah kita akan keluarkan ready to eat 81 SKU. Di sini kita nak menampakkan sini bahawa kita ni sebenarnya dah move ke depan jauh, tetapi dengan izin Allah terbantu sedikit disebabkan pandemik. Tapi kami tidak pernah berhenti di situ. R&D kan, sebab kita ada R&D, ada tim R&D kita di sini. Kita ada tim R&D sendiri. InsyaAllah kita akan bantu. Ini dia yang saya nak tunjuk ni. Kalau anda pergi di mana-mana pasaraya, nampak di depan kedai macam ni, ini dah maksudnya barang kami dah ada di situ. Setiap kedai di seluruh Malaysia ada benda ni. Kedai-kedai ada barang Tok Su ni, berarti barang ni adalah produk Tok Su. Dah ada dekat kedai tu. InsyaAllah anda boleh dapatkan. Semua kedai kita dah gantung benda ni. Kita keluarkan satu kos yang agak besar untuk menampung keseluruhan. Di tiap-tiap kedai ada poster, ada banner. Kita memang kat mana? Pergi tu, kalau ada gambar ni memang produk Tok Su ada kat situ. Di Perak di Sik saja kita ada 115 kedai. Seluruh daerah Sik kita ada 100 kedai lebih. Daerah yang paling besar kami banyak sekali adalah daerah kita lah. Kalau Budaya ni paling banyak kedai sebab kami kebetulan di sini. Kubang Pasu pun banyak. Kota Star banyak. Tapi kita terkejut kalau daerah Padang Terak, Pendang, ada daerah yang terpencil tu pun alhamdulillah. Sik memang terbaik. Di sini kita nak bagi tahu pada semua orang daerah Hian apa semua kita ada. Jadi apa yang saya nak bagi tahu di kongsi pada anda semua. Hari ini Tok Su mengeluarkan 30 item dan kita akan mempelbagaikan konsep pemasaran kita. Dan hari ini kami nak mengajak semua anda untuk menjadi rakan kongsi Tok Su. Kami nak mengajak semua anda jadi rakan kongsi Tok Su. Bermulalah dengan sesuatu yang kecil yang mampu, insyaAllah kita akan naik bersama dengan Tok Su. Tok Su insyaAllah akan membimbing anda dengan yang terbaik untuk menjana pendapatan bersama Tok Su. Okey, mudah-mudahan dengan program ni, lepas ni ramailah yang akan hadir dan sebagainya. Kita akan menjalankan program Kami Masak Anda Rasa. Kami masak anda rasa, anda makan. Kita kena sedia sekali dengan nasi kan. Sebab lepas masak tu pergi makan nasi tu. Doa kita kena sedia dan kita sediakan untuk tetamu-tetamu kita insyaAllah. Okey, itu saja Cik Bob. Mudah-mudahan saya mengharapkanlah kekuatan yang ada pada tim marketing kita, SME, Sales Marketing Event and Multimedia, SME Management. Okey, kita haraplah kombinasi yang ada pada hari ini di antara Ufairan Noashwa Resources bersama dengan Una Manufacturing and Resources dengan Merhad, dua kembar ini bergabung untuk menjalankan ataupun melaksanakan lagi produk-produk Tok Su ni. InsyaAllah
Kita lepas pandemik ni kita akan cukupkan 41 item akan keluar dalam bentuk paste dan makanan yang kita akan keluar RTE. Yang ini kita akan kami ikut Puan Adibah bos R&D kita. Dia beritahu dah 89, bukan 81 buah kita. Dah 89. Yang tambah ni. Ada, dia terpaksa tambah. Dia orang dah buat R&D, dia orang dah buat test. Bukan kata setakat nak keluar. No, you nak saja benda tu kita boleh masak terus untuk jadikan you punya rasa. Itu. Maksudnya bukan sekadar nama. Kita dah ada setiap ingredient dan kita ada teknik masak dan semua dah siap. Setiap plot. Maksudnya benda tu orang kalau siapa nak buat contohnya order untuk ambil nak buat OEM. Saya nak puyuh masak merah. Okey. Bila nak? Esok kita masak pergi merah rasa. Oh jalan. On aja kita akan jalan. Dan kita akan keluarkan sendiri insya-Allah. Lepas pandemik berakhir dengan izin Allah, mudah-mudahan lepas pandemik akhir ni ramailah orang akan travel. Ya. Dah merindui lah ke keluar negara dan sebagainya, nak pergi lah nak jalan kan? Dah 2 tahun. Kata kaki nak naik kapal tak boleh kan? Bila naik, apa yang menemani anda? Pasti makanan. So di situ Tok Su akan bersama, terbang bersama anda. Nak pergi ke Europe, nak pergi ke US dan sebagainya, insya-Allah Tok Su ada untuk bersama. So, this product sebenarnya kami yakin dan kami percaya benda ni akan cukup efisien. Lepas ni ramai orang pergi umrah. Ramai orang nak pergi umrah ni, lepas ni dah 2 tahun tak ada pergi umrah ni, nak pergi haji tak boleh dah ni. Lepas ni kalau diizinkan Allah terbuka balik pandemik ni, Covid ini ditarik balik Allah SWT naik ke atas balik, waktu kita bebas, ramailah travel. Dan ketika itu insya-Allah Tok Su akan berada bersama untuk mengiring anda untuk berjalan di seluruh dunia. InsyaAllah. Itu impian Tok Su. Dan doakan bersama Tok Su dengan konsep yang ada pada hari ini. Perancangan yang kami buat untuk travel ini dah kami buat hampir 6 bulan yang lalu. Ni, RTE 6 bulan yang lalu saya dah siap. Dan saya mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah memudahkan kita pada hari ini. Dan saya yakin dan saya percaya komitmen yang ada pada semua dan sambutan daripada anda semua rakyat Malaysia khususnya yang mengenali PES Tok Su. Alhamdulillah, jom terokai bersama kami Tok Su dalam pengendalian produk PES masakan. Okey, terima kasih Cik Bob. Okey, terima kasih pada tuan kami kita kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ni. Untuk apa-apa pertanyaan boleh tanya sebelah ni. Kita buka sesi Q&A. Okay, kita ada link WhatsApp kan dekat bawah tu page. Jadi untuk siapa-siapa yang nak tanya pasal promo Raya Haji kita, nak tanya pasal rakan niaga, kita boleh klik link tu dan direct dengan kita punya admin. So kita punya admin akan jawab lah semua soalan-soalan yang nak tanya tu. Esok atau lusa kita kena keluarkan package untuk Aidiada. Ya. Kita dah ada kan. So kita akan bagi highlight. Saya Aidiada ni, saya akan bagi satu impact harga yang di luar. Mungkin tak masuk akal. Tak masuk kan? Saya akan bagi lah. Gila dalam tempat. Saya akan bagi pada semua orang dan rakyat Malaysia dan terutama pada rakan niaga. Rakan niaga kita akan bagi special. Master pemborong kita, well done, terima kasih. Master pemborong kita tak boleh lupa lah. Memang terbaik. Master pemborong kita di Ipoh, master pemborong kita di Jitra, master pemborong kita di Kulim, master pemborong kita Pahang, master pemborong kita di Kelantan, tak dilupakan master pemborong kita Synergy. Cik Rizal kita ni, that is the best team yang kita dapat. Kemudian master pemborong kita dan pemborong-pemborong kita di Sabah dan Sarawak tidak dilupakan. Dan kita mengharapkan stokis-stokis kita masih ada bergerak di Kuala Lumpur dan di Shah Alam, di Kuala Lumpur, di Sungai Buloh dan sebagainya, termasuk juga di Kelantan. Kita mengharapkan anda, di sahabat saya di Kulim dan sebagainya, insya-Allah kita masih memborong Kulim. Good news, dia orang buat kerja very good job. Tengok memang bagus betul. Dan kita master pemborong kita di Perlis. Dan sini satu ni saya nak buka lah sebelum ni. Kalau ada orang tanya master pemborong sebagainya. Okey, kita akan buka master pemborong. Untuk maklumat, kita dah ada kedai. Kedai kita dah banyak. Kalau di Pendang ada sampai 100, di Sik ada 100, tiba-tiba seorang datang, saya tak apa, saya nak jadi master pemborong. Saya akan bagi semua kedai tu ke anda. Senang, Tok Su punya mudah. Kita bukan nak tamak ambil semua.
Anda akan jadi master pemborong, harga yang kita bagi special, anda akan ambil alih kami dan senarai kedai itu kami serahkan. Macam master pemborong di Kulim. Kita dah buka market Kulim, kita yang buka market Kulim. Dia datang nak jadi master pemborong. Nah, ambil senarai, bawa pergi. Dia yang servis kedai yang kita dah buka. Ini kelebihan pada master pemborong yang nak join dengan kita. Kita buka pada siapa saja di sini. Nak, okey, dapatkan senarai kita, you pergi jual. Kita dah buka market. Sama dengan master pemborong di Pulau Pinang. Kalau siapa nak jadi, okey, kita open. Siapa nak buka boleh. Termasuk di Perak Utara. Kita ada di Balik Muntah dah ada, Taiping, Kuala Kurau, Batu Gurau, Kuala Gula, Selingsing, Selingsing, Selama, Balik Muntah termasuk sekali. Cangkat Jaring pun dah masuk. Taiping dah. Padang Ngah sekali. Padang Ngah pun dah masuk. Padang Ngah tu dah sepadan dengan Kuala Kangsara. Maksudnya kita dah sampai ke sana. Jadi siapa yang berminat, okey, boleh bincang dengan tim marketing saya. Tak payah bincang dengan saya. Saya tak tahu sangat sekarang ni bab marketing. Dia orang yang akan buat keputusan. Dia orang akan serahkan kawasan-kawasan tu kepada dia orang. Kita akan bagi, kita tak ada masalah. Sebab bagi kita adalah permudah. Kita nak fokus kepada kaedah permudahkan untuk rakan-rakan kita yang berniaga untuk dapat income yang lebih. Ada soalan tak? Soalan. Okey, tak ada soalan. Okey, ini honest review daripada saya. Order ni memang baik. Apa kalau tambah nak lagi sedap lah. Buka kat Facebook page nya Tok Su. Apa boleh scroll balik kat bawah rumah, boleh tengok ada cara masakan dah. Memang sedap. Bisa try. Okey. Untuk hari ni punya episod cakap ni lah. Okey. Kita tutup masa kita pada hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Mungkin esok lusa atau 2-3 hari lagi. InsyaAllah. Kalau di kawah. InsyaAllah. Okey. Cakap tu lah. Assalamualaikum. Ada soalan boleh WhatsApp tanya. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.